Okay, hai. Saya bersama dengan Cikgu Ashinida. So, hari ni kita nak tengok macam mana nak buat quiz melalui Quizizz. Okay, langkah pertama, okay, buka dulu quizizz.com, okay, ke alamat di atas, okay, dan kita perlu ada account. Kalau tak ada account, kita perlu sign up dahulu. Okay, so sign up macam biasa, okay, seperti akaun-akaun yang lain. Masukkan email, tak kisah apa-apa email. Okay, macam saya gunakan Yahoo. Since saya dah ada account, so saya tak create kat sini lah. Okay, kawan-kawan yang lain boleh terus saja ikut step yang telah diberikan. So saya terus tekan login. Okay, once dah ada account, boleh terus login, masukkan email yang kita dah register tadi. Okay, senang sangat. Okay. Okay, boleh login. Sekarang akan terpamparlah Quizizz ni punya bot. Okay, so kita tengok kat map apa yang ada dekat sini. So ada kita punya profile, boleh tukar. Create a new quiz, find a quiz. So, hari ni kita tak nak buat soalan baru, kita just nak tengok quiz yang sedia ada sahaja. Okay, My Quizizz adalah merupakan senarai quiz yang pernah kita buat sebelum ni. So saya ada beberapa lah, okay, untuk anak-anak dan juga untuk anak murid. Okay, reports adalah hasil quiz ataupun homework yang pernah kita berikan kepada pelajar. So kalau tengok kat sini, saya pernah bagi homework tingkatan 5 untuk revision form 4. So dah ada 6 orang yang buat. Algebra expansion form 1 dah ada 16 orang yang buat. So kat sini semua dia punya paparan reports. Okay, classes merupakan pelajar-pelajar kita lah. So kita asingkan ikut kelas supaya senang kita nak buat quiz nanti. So kat sini kita boleh invite pelajar. Okay, boleh tekan kat sini dan boleh edit kat sini. Okay. Kemudian kita ada collection. Kita asingkan semua quizzes kita mengikut folder-folder yang telah ditetapkan supaya senang nak capai. Okay, names ni kemudian saya akan sempat saya terangkan. Okay. Okay, so hari ni kita just nak buat quiz yang mudah yang tersedia ada pada quizzes ni. So soalan ni dah siap dibina oleh cikgu-cikgu lain. Okay, so kita just gunakan sahaja. Untuk create kita akan belajar kemudian. Okay. Just nak, okay, contoh saya nak buat addition and subtraction untuk anak saya 8 tahun kan, cuti ni. So kita just tengok kat tepi-tepi ni, okay, ni basic addition and subtraction, ini dia punya soalan. Saya berkenan, okay, boleh ambil. Okay, basic addition subtraction. Okay, so kita nak assign dia sebagai kita punya quiz, kita boleh edit. Okay, kita editkan, tekan butang edit. So kita tengok syllabus tu menepati ke tidak. Okay, contoh kita ada algebra expression ke apa-apa tajuk. Kadang-kadang syllabus tu tak sama. Jadi kita just editkan sikit-sikit soalan tu. So boleh tekan edit, nanti kita boleh tekan tukar lah. Kita nak tukar masa, tukar kat sini. Kita nak tukar nama dia, basic addition and subtraction part 1, part 2. So semua boleh edit dekat sini. Once kita dah siap semua, okay, boleh kodek lah sampai soalan bawah ni. So kita boleh tekan finish quiz. Okay, ini kalau kita nak sharekan link ni kepada kawan-kawan kita ataupun siapa-siapalah yang kita nak. Kalau tak nak, kita just tekan skip. Okay, kemudian ini dah jadi quiz kita, akan termasuk dalam My Quizizz nanti. So kita boleh buat soalan ni melalui dua perkara, iaitu melalui play live ataupun assign homework. Okay, macam assign homework ni dia macam kita bagi tugasan ikut masa. Contoh kita bagi tempoh 2 hari. Okay, so yang ni saya akan terangkan kemudian. Kita nak tengok play live, kita nak buat quiz tu secara serentak seramai 20 orang ke 30 orang ataupun untuk anak kita seorang pun, 2 orang pun boleh. So kita just tekan play live. Okay, so kita akan hostkan game ni. Okay, boleh tengok kat bawah ni, boleh jawab sekali saja, kedua kali suka lah kan. Okay, kalau jawapan salah, tunjuk jawapan pun boleh. Boleh klik ikut pilihan masing-masing. Okay, shuffle question. Soalan tu berubah-ubah ikut pelajar lah. Okay, nombor 1 lain, nombor 2 lain. Shuffle answer pun sama. Okay, show memes, pilih kat sini. Okay, ni selingan lah. Okay, selingan dia. Okay, once dah ready, kita tekan host game. Bila kita dah tekan host game, kita akan dapat dia punya password. Di mana password ni lah yang kita akan berikan kepada pelajar kita, anak kita untuk join. Okay, so contohnya saya dah berikan ini kepada anak murid saya. Okay, saya selalunya tekan share via. Okay, lepas tu kita copykan ni, berikan dekat WhatsApp ke, dekat mana-mana lah. Yang penting pelajar dapat. Okay, so bila pelajar dah dapat, okay, pelajar akan dapat macam ni. Okay, so dia masukkan nama dia lah. Pastikan, selalu pesan kat anak-anak ni buat nama betul. Jangan letak nama hand sanitizer lah, mask lah, apalah. Okay, so dia akan tekan start game. Bila once dia tekan start game, dia tunggu kita lah ni. Bila dia tunggu kita
Dah nak start? Okay, so kita akan startkan game tu. So, ini paparannya. Okay, ni paparan kita. Okay, paparan kita. So, nampak Salahuddin dah masukkan tadi. So, bila kat sini, ini paparan pelajar. Okay, ini paparan pelajar. Jadi, pelajar akan jawab. Okay, contoh. Okey, soalan 2 dan seterusnya. So sementara dia orang jawab, kita dapat tengok okey ni dia dah jawab satu soalan. Ini paparan kita. Okey. Okey, kita boleh berikan masa contoh 1 jam untuk pelajar jawab ataupun anak-anak kita jawab ataupun anak-anak saudara kita nak jawab. Okey, kita tunggulah sampai 1 jam kok dia masuklah lambat kena ambil exam kan. So once kita dah tekan end game ni, pelajar dah tak boleh ambil dah. Kita kena create code yang baru. So tunggulah untuk setengah jam ke 1 jam bagi dia orang sit exam. Okey. So contoh kalau saya tak tunggulah ni kan. Okey, saya tekan end game, so pelajar dah tak boleh masuk. Okay, once kita dah tekan end game, paparan dia akan keluar macam ni. Okay, kalau ramai pelajar, akan nampaklah ranking dia. Okay, ramai pelajar kita akan nampak ranking banyak kat bawah ni. Siapa yang nombor 1, nombor 2, nombor 3. So, analisis pun ada dekat sini. Okay, itu cara nak kita tengok ni lah. So, lepas tu kita tengok pada paparan asal. Okay, bila dah siap tu, kita boleh check reports. Okay, reports kita ni contoh yang saya pernah buat untuk kelas saya yang ramai lah. Okay, Mathematics Form 5. So, kita akan dapat markah dia kat sini berapa, ni berapa. Dan boleh juga emailkan kepada parents ataupun pelajar di mana dalam email tu nanti dia dapat tengoklah yang mana dia salah. So, saya rasa itu sahaja cara untuk buat kuis yang sangat mudah dan senang dengan menggunakan paparan soalan yang sedia ada. Untuk create a new quiz, kita akan tengok kemudian. Okay, bye.